Seterusnya di studio kita bersama dengan otai-otai sebenarnya. Wartawan-wartawan yang hebat sebenarnya untuk guru kami jugalah hari ini, kerana kita nak berkongsi kepada anda semua mengenai Malam Wartawan Malaysia 2022 dan juga hadiah kewartawanan. Kita sangat berbesar hati bersama dengan 3 orang hari ini. Tok guru saya juga, tok guru kita Syifah. Ya, betul. Pertama kita ada Syahril, iaitu yang pernah memenangi Wartawan Muda A. Samad Ismail HKM pada tahun 2015. Tahniah diucapkan. Kita juga ada Nurul Asiah Bidin yang pernah memenangi laporan radio terbaik HKM 2017 dan juga tahun 2018. 2 tahun sapu. Tahniah diucapkan Kak Nurul. Dan juga kita ada Datuk Dr. Chamel Waria, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MPI. Bersama dengan kita pada hari ini untuk kita bercakap mengenai Malam Wartawan Malaysia 2022. Okey, jadi saya rasa eloklah kita mulakan dengan Datuk terlebih dahulu. Silakan. Bagi ruang kepada Datuk untuk berkongsi dengan MPI. Silakan. Terima kasih Syuhada. Jadi pertama saya ucap terima kasihlah kepada Selamat Pagi Malaysia atas undangan pagi ini, dan untuk saya memperkenalkan sedikit Malam Wartawan Malaysia 2022 yang akan kita adakan pada 24 Jun. Itu Jumaat depan di sebuah hotel di Kuala Lumpur lah. Dan Malam Wartawan Malaysia ini kita adakan sebenarnya sejak tahun 81. Dan selama 41 tahun berturut-turut itu kita telah adakan. Dan ia diadakan untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang hadiah kewartawanan Malaysia 2021. Itu karya-karya tahun lepas. Dan pada malam itu kita akan menyampaikan hadiah kepada 18 kurang-kurangnya 18 orang sebagai pemenang emas yang akan membawa pulang hadiah bernilai RM10,000. Hadiah perak RM1,500 dan juga hadiah gangsa RM1,000. Ini antara pemenang lah. Macam Nurul Asiah Bidin ni, saya rasa dia dah senang bawa balik RM20,000. Sebelum ni kan, dan juga Syahril lah. Habis dah. Jadi itulah tujuannya. Kita mengadakan acara tahunan yang kita adakan untuk mengiktiraf karya-karya yang cemerlang dalam bidang kewartawanan, cetak, portal, radio dan televisyen. Dan saya banggalah kerana RTM antara organisasi media yang secara berterusan menyertai hadiah kewartawanan Malaysia. Dan saya rasa ada 5 yang daripada RTM yang tersenarai dalam top 5. Dan telah pun kita hebahkan dalam website kita. Jadi untuk tahun ini RTM dicalonkan untuk kategori dokumentari video terbaik, iaitu dengan cerita kita memerangi COVID-19 antara jasad dan juga nyawa. Untuk kategori laporan radio terbaik ada 4 calon daripada RTM. Kita ada daripada National FM, Kak Nurul di sini. Tetapi penerbitnya adalah Rosdi Omang, Odi Petra, iaitu dokumentari khas cabaran pendidikan normal baru. Daripada Selangor FM juga kita ada Muhammad Ashraf Zuhairi dengan Revolusi BRV, Berita Radio Bervisual, dokumentari khas Hari Radio Sedunia 2021. Daripada National juga, National FM, kita ada penerbitnya Amrina Ahmad dan juga Wahidah Muhammad Yaakob dengan laporannya Aku Bukan Boneka, iaitu bersempena dengan Hari Antarabangsa menangani keganasan terhadap wanita. Dan juga kita ada daripada penerbitnya Carmila Badri dengan tajuk laporannya Post Flood Reality, The Danger of Waterborne Disease and Impact on Mental Health and of Survivor of December Catastrophic Flooding. Itu antara 5 kategori yang kita daripada RTM telah pun tercalon. Mungkin ada di kalangan mereka ini sudah pun mendapat top 3 ke macam mana, Datuk? Saya rasa ada. Saya tak berani nak katakan ada jadi pemenang emas, perak atau gangsa, tapi saya rasa ada. Kita kena tunggu 24 Jun kan. Dan antara mereka tu mungkin ada yang naik ke pentas untuk menerima hadiah emas kan. InsyaAllah kan. Dan barangkali pengalaman tu DJ Yuyu, saya panggil DJ Yuyu. DJ Yuyu kan boleh share lah, sebab saya rasa penyertaan daripada National FM ni dari segi kualiti memang bagus kan. Maknanya saya bukan hakim kan, tapi kadang saya mendengar juga rakaman yang telah dibentangkan kepada MPI kan, dan saya merasakan bila mendengar apa yang disampaikan oleh kata penyampai kan tentang program factual saya dapat merasakan seolah saya berada di tempat di mana topik itu cuba diperkatakan. Jadi itu yang saya rasa. Tapi saya rasa saya nak 40 tahun kita bertahan ni, dan saya nak tekankan bahawa di sini kita ada penaja yang baguslah. Itu Petronas. Petronas ada penaja hadiah kewartawanan Malaysia sejak tahun 1994. Karena mula-mulanya RM70,000.
Kerana pada tahun 2005 dia naikkan RM100,000 dan pada 2009 dia naikkan RM300,000 sampai sekarang lah. Jadi itu penajaman itulah yang telah membolehkan kami di MPI menganjurkan anugerah ini setiap tahun tanpa henti. Jadi saya ingin berterima kasih lah. Bila saya kira kontom tajam Petronas tu daripada tahun 1994 sampai sekarang, jumlah lebih kurang RM5.6 juta. Jadi tapi duit itu tak dapat kepada kita MPI. Dia pergi kepada orang macam BJU, Syarif Sarudin dan ramai lagi lah. Jadi itu saya kena tekankan bahawa salah satu kekuatan MPI ini adalah penajaannya. Sebenarnya bukan duit kemenangan itu yang dicari ya, tapi adalah bentuk-bentuk laporan dan juga maklumat yang disampaikan kepada orang ramai. Macam DJU sendiri, apa antara impak yang you dapat rasakan apabila memenangi laporan radio terbaik 2017, menang waktu tu, 2018 dengan Nur Fizawati Zainal. Macam ni impak tu sampai sekarang? Okey, dia macam ni sebenarnya. Bila kita melakukan sesuatu kerja, kita dengan ikhlas, insya-Allah ada kepuasan di sebaliknya. Sebabnya kalau diikutkan untuk pencalonan MPI ni, bagi kategori radio hanya satu-satunya adalah laporan radio terbaik. Ada satu saja pilihan, satu-satunya. Jadi untuk kita laksanakan sesuatu tu memang kita perlu laksanakan dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah sebenarnya disebabkan oleh mungkin saya berada di Nasional FM. Nasional FM merupakan salah satu daripada radio yang orang kata mudah untuk kita berkarya, mudah untuk kita lakukan, macam dokumentari boleh dilaksanakan, majalah boleh dilaksanakan, kita juga ada siaran langsung di luar, semua tu ada di Nasional FM. Jadi ini merupakan peluang kepada mereka yang berada di Nasional FM untuk berkarya, untuk menghasilkan laporan, untuk menghasilkan dokumentari, untuk menghasilkan majalah, dan impaknya adalah di sinilah di mana ada pertandingan yang boleh kita, orang kata kita masuk, ada pertandingan yang boleh kita tunjukkan kebolehan ataupun bakat kita dalam, sebabnya untuk kita menghasilkan sesuatu, kalau di radio ni memang kita buat sendiri, semuanya secara sendiri, dari penyelidikan skrip, dari orang kata dari VO menyampaikan sendiri, dari segi editing, penerbitan, semuanya dilakukan secara sendiri. Jadi sebab itulah kita rasa satu kepuasan bila ada anugerah macam ni, dan kita rasa macam kita sememangnya dihargai. Untuk Syahril sendiri memenangi wartawan muda, kalau mungkin dalam radio ia melihat kepada laporan radio terbaik, tetapi untuk Syahril adalah objek untuk memenangi anugerah tersebut. Macam mana Syahril menggali kualiti yang ada pada Syahril untuk dikembangkan untuk menjadi ikon kepada wartawan-wartawan muda pada ketika itu tahun 2015, 7 tahun lepas. Syahril hebat tau masa tu. Waktu tu. I baru masuk RTM, nama Syahril je. Pergi mana nama Syahril? Sampai sekarang. Dia orang ni bab. Dia punya dahsyat. Ini adalah fakta, bukan auta. Kita tak ada nak. Tapi untuk menang anugerah Ismail saya itu sekali je kan? Sekali. Ismail sekali je kan? Sekali je kan? Dia sebenarnya Ismail ni yang bestnya Syu. Dia umur 30 ke bawah. Sekarang dah tak layak dah. So siapa tak layak? Layak tak? So wartawan mana yang usianya 30 tahun ke bawah ada chance untuk dapat. Tapi sebenarnya kan saya rasa ini dalam senarai ataupun checklist semua wartawan lah, sebab MPI ni dia punya prestisnya lain macam. Kalau kita jadi wartawan tak dapat satu anugerah MPI dengan Datuk, dia rasa macam tak lengkap jadi wartawan. Sebab kementerian pun dia buat banyak pertandingan. So setakat mungkin kita dapat kementerian, dapat dengan agensi, dia punya feel tu rasa setakat itulah. Tapi kalau dapat MPI punya award, dia punya prestisnya lain macam. So dia pun dah hadiah kewartawanan Malaysia. Kewartawanan Malaysia, dan penyampainya pun hebat-hebat. Dan berbalik kepada Ismail ni, dia anugerah wartawan muda. So dia mengiktiraf wartawan muda yang ada potensi. So saya rasa Datuk, kalau saya ingat balik 7 tahun lepas, saya dia kena hantar tiga laporan terbaik untuk laporan terbaik dia, dan dinilai lah. Saya rasa salah satu laporan saya yang 2015 dulu masa saya pergi haji. Liputan haji itu biasa, tapi kebetulan 2015 ada kren tumbang dan jemaah kita meninggal, dan ada juga jemaah meninggal kat rempuhan kat Mina. So saya balik, saya rasa report ni saya kena hantar. Ada chance. So tengok-tengok usia masa tu 29 tahun. Cukup untuk wartawan muda. Saya pun hantar. Alhamdulillah dapat untuk wartawan muda. Itulah cerita. Dua lagi? Dua laporan lagi tak ingat? Itulah tak ingatlah. Itu tak ingat. Banyak laporan nak cari yang top 3 the best dalam career tu banyaklah. Tapi pada ketika itu berapa tahun Syahril berada dalam dunia broadcasting? Saya bermula di RTM start tahun 2009. So saya masuk program reality penyampai ikon tu masa tu Datuk jugalah jadi juri kan. Dan 1 Januari 2010 saya start sebagai wartawan. Sampailah tahun 2019-2020 lah. Sekarang saya
sebagai penerbit untuk program lain lah. Tapi pengalaman sebagai wartawan overall dalam 10 ke 11 tahun lah. So untuk yang ni saya rasa saya dalam 6 tahun pengalaman lah untuk saya betul-betul hardcore punya buat kerja dan dapatlah wartawan muda SMI Smart. Memang masa kerja tu memang aim nak menang. Logically dan jujur cakap lah Datuk semua wartawan kita, bahkan saya tanya dekat RTM ni pun, inilah aimnya. Dan yang bagusnya ini dia buatkan kita nak bersaing secara sihat tau. Dia dah pernah dapat lah, aku nak dapat juga. So report kita akan bertambah baik lah. Selepas daripada itu saya nak respon pada Nurul Asyaf punya komen bahawa radio hanya satu laporan lah. Betul. Kerana TV ada 2 dan 1 untuk wartawan muda, 3 lah. Jadi apa yang akan berlaku ialah kontrak kita dengan Petronas ni akan berakhir tahun depan. Tahun depan akan berakhir, jadi kita akan runding semula lah supaya kewartawanan semua bentuk diberi pengiktirafan lebih daripada satu kategori lah. Misalnya ada 5 kategori untuk cetak, 5 kategori untuk radio, 5 kategori untuk TV dan portal sebagainya lah. Kita akan cuba untuk menjadikan hadiah kewartawanan ini betul-betul hadiah kewartawanan untuk menggambarkan landscape semasa media di Malaysia. Termasuk peranan radio, peranan televisyen, peranan surat khabar dan juga peranan portal berita dan online lah. Itu tak termasuk social media lah, sebab kita media yang kita anggap profesional. Betul. Karena itu insya-Allah jawapannya akan selesai lah. Tapi itu hanya akan bermula tahun 2024 lah. Ya, insya-Allah ada ruang dan peluang sebab lagi. Sebab kontrak kita dengan Petronas habis tahun depan untuk yang 3 tahun ni. DJ Yuyu, macam untuk menghasilkan satu laporan radio terbaik itu memang dah terbaik kan. Setiap kali untuk menghasilkan laporan itu, macam mana dari segi topik, pemilihan topik sehingga merasakan bahawa laporan ini adalah laporan yang paling baik untuk dihantar untuk anugerah ini? Macam kami dekat Nasional FM memang orang kata setiap bulan perlu untuk menghasilkan lebih kurang 1 ataupun 2 laporan. Semasa tahun 2017 menang pada tahun 2018, laporan yang saya hantar adalah berkenaan dengan pusat tahfiz yang terbakar. Tangisan Tahfiz nama laporan itu berkenaan dengan Darul Quran Ittifaqiyah yang terbakar dan menyebabkan beberapa kematian. Dan untuk tahun yang kedua saya menghantar laporan berkenaan dengan pertabalan Sultan Kedah. Setelah bertahun, hampir 60 tahun kan, pertabalan dilaksanakan dan perlu untuk kita sebenarnya turun ke gelanggang, turun ke tempat itu untuk kita mencari dan juga menggali apa bahan yang perlu untuk kita buat, apa bahan yang perlu untuk kita laksanakan. Dan kita juga perlu ada beberapa panel untuk yakinkan lagi ataupun untuk buktikan lagi berkenaan dengan kita punya laporan tersebutlah. Lebih kurang macam tu kalau untuk di radio, sebab kami bukan ada visual, kami tak ada visual. Yang membuktikan laporan itu adalah menerusi laporan kita dan juga menerusi suara latar yang disampaikan dan juga menerusi bahan-bahan yang kita ada tu, bahan-bahan tersebut yang kita cari sebelum ni. Tak, yang dinilai sebenarnya bila kita bagi pada hakim tau, apa yang patut dinilai dalam sebuah karya faktual ni. Yang pertama kita tengok kandungan dia. Apakah topik yang diperkatakan semasa, dan ada mempunyai nilai berita yang tinggi. Nombor 2, bagaimana topik itu dikembangkan secara koheren. Maknanya dia macam bila daripada mula sampai habis, bila kita baca atau kita dengar, dia seperti air sungai yang mengalir. Yang mengalir cantik sampai ke hilir. Dan nombor 3 ialah dia punya penghujaan. Apakah maklumat-maklumat yang digunakan itu relevan, kerana ada originality, keasliannya, maknanya dia mempersembahkan sesuatu yang baru. Jadi itu penting untuk panel hakim menilai. Dan saya rasa bila menilai juga karya Nurul Asyaf tu, semua elemen tu ada. Yang itu menyebabkan dia layak menjadi juara. Dan saya memang daripada kita juga radio ni banyak penyertaannya daripada pihak lain kan, tapi radio nasional dia yang paling aktif. Dan itu saya pujilah. Dan saya faham bahawa radio nasional ada dokumentari yang bagus kan, dan sayang kalau dia tak masuk HKM lah. Dan insya-Allah mungkin lepas tahun 2024 kita akan runding semula, kategori untuk radio bertambah, mungkin ada temu bual, mungkin ada berita yang eksklusif dan sebagainya lah. Jadi saya rasa mungkin di situ ATM sebagai organisasi media yang betul-betul berfalsafah membina negara bangsa ni, dia biasanya akan memuatkan banyak bahan-bahan yang ke arah itulah. Dan itu pun antara yang dicari oleh panel hakim apabila menilai.
Okey. Lepas peluang saya untuk menjadi DJ. Boleh ada lagi, peluang boleh lagi. lagi, boleh. Ada lagi. Okey, jadi kesempatan ni mungkin Syahrir boleh bagi tip-tip sikit untuk adik-adik kat luar sana yang nak jadi Kami pun wartawan. adik-adik baru lagi ni. Ini bukan adik ni. Veteran sama yang saya ni. Okey, saya sebut beginilah. Kalau kita ada niat, terutama yang tengah belajar kan, ada niat nak masuk dalam industri penyiaran dan sebagainya. Saya duduk fikir dalam kereta tadi apa nak share. Saya terfikir 3K. Yang pertama, kepantasan. Yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga, kreativiti. Kreativiti ni paling penting, Datuk. Ya, betul. Kalau kita kan, contohlah PM buat PC. Berpuluh mikrofon, flat mic tu, semua media ada dekat situ. Sumbernya sama. Inputnya sama. Tapi bila media balik ke agensi masing-masing, macam mana dia nak jadikan berita tu unik? That's why creativity tu penting. So nak ada creativity, dia kena masuk tadi kesungguhan. Kalau wartawan tu bersungguh nak buat dengan grafiknya, dengan augmented reality-nya, dengan green screen-nya dan sebagainya, maka report itu akan jadi lagi cantik. So that's why sekarang ni kita bukan saja TV dulu, kita buat report orang tengok kita. Sekarang tak. So kita kena pastikan kalau report kita keluar dekat TV, ni penonton yang tekan remote tu dia tak tekan channel lain. Itu menjadi satu kebanggaan lah untuk kita. So selamat datang ke dunia penyiaran yang penuh cabaran. Ya, betul. Okey, terima kasih Syahrir, terima kasih DJU, terima kasih kepada Datuk bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Malam Wartawan Malaysia 2022 dan juga antara perkara-perkara yang begitu menarik sekali. Terima kasih sekali lagi tiga-tiganya Sama-sama, hari ini di studio. Ya, dan